Kak Saimah. Mana Kak Saimah tadi? Ada kot. Sekejap lagi. Oh, ada. Ah, Tu Mokgi tu adik. Mokji anaknya Ustaz. Oh, Anak tu orang ni tu apa nama tidak OKU juga. oh. Umurnya 12 tahun. Umurnya 12 tahun. Sekolah sini nya. Nah, sekolah apa nak? Ni mama tu. Sekolah sini Jun. Oh, Ha? SK Sekolah sini. Semenggo. SK Semenggo PPKI. PPKI lah. PPKI kan? PPKI Semenggo. Oh. Oh, kena Nya si mau nyuruh. Nya si mau nyuruh aku nangga kak. Ya kak. Oh, nya mau ke mukanya aja. Oh, biarlahnya. Oh, ya lah. Yalah, ya mungkin lagi jangan dengan kakaknya mama ya. Tapi nya si dapat dipaham kita kelakarnya Ustaz. Si dapat dipaham. Oh. Nah, Ya selalu kelain dengan kami. Diam Don. Boleh cakap Dona. Rasa dah boleh kot kita mula. boleh Ustaz. Sekejap. Jumpa bapak ni. Selamat. Zoom tak ada? Ada. Baru disebut. Baru dicari. Saya dapat delete ke belakang ya. Kita jaga cycle kan. Sekejap Assalamualaikum Aiman. Aiman pun baru masuk. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Aiman okey? Alhamdulillah. Sihat. Jalan Aiman dah makan. baru balik masjid tu rasanya. Ya, kami dah tadi. Perlis di Malaysia, perlis paling lambat kan? Dekat sini dia Paling hujung. Paling hujung dan paling lambat lah. Ini pun Baik. kira sekarang ni masuk awal ni. Ya. Tak apa, nanti sekarang masih awal kan? Dia Nanti awal. mungkin dah awal-awal tahun nanti kita apa nak cakap, kita Ajak. anjak. Boleh Ustaz, insya-Allah. Boleh. Okey. Okey, Kak En, boleh mula ke? Boleh mula Ustaz. Nombor Baik. kedua. Alhamdulillah. Okey. Okey. Ustaz mula terus lah kot. Iyalah. Okey, silakan Ustaz. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat meneruskan program Jumaat Manis bersama Al-Quran kita hari ini, dan mudah-mudahan kita istiqamah. Kalau minggu lepas kita bercakap tentang hidayah,
Hidayah tu salah satunya adalah dilapangkan, dipermudahkan jalan untuk kita mencari ilmu, dipermudahkan kita untuk memahami ilmu, dipermudahkan kita untuk mengamalkan ilmu. Hari ini kita cakap tentang rahmat. Rahmat dan istiqamah. Kita dapat mengamalkan ilmu dan kita dapat istiqamah, itu pun la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kuasa kita padanya melainkan kerana rahmat Allah Subhanahu taala. Kerana itu kita sentiasa memohon rahmat. Masuk masjid baca doa Allah maftah abwabi rahmati. Masuk masjid kita minta rahmat. Nak baca Al-Fatihah, baca Al-Quran, kita cek bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman yang Maha memberi rahmat, yang Maha pengasih. Jadi kita mohon rahmat Allah Subhanahu taala agar kita semua menjadi orang istiqamah, kita semua diberi hidayah, kita semua diberi rahmat untuk selalu untuk menjadi orang yang khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kata Rasulullah, sebaik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita nak jadi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kerana Al-Quran itu diturunkan untuk kita connect, untuk kita berkomunikasi, untuk kita bermuamalah. Al-Quran tidak diturunkan untuk seorang-seorang, tidak diturunkan untuk individu. Betul? Dan kita tengok bermula daripada sejarah turunnya wahyu pertama Iqra. Lepas tu bermula dari situ Rasulullah terus berjumpa isterinya Khadijah, terus Khadijah membawa berjumpa dengan sepupunya dan terus bermula dakwah. Sebaik saja Rasulullah menerima ayat pertama Iqra dan dipeluk oleh Jibril, kisah yang kita insya-Allah lain kali kita berkisah tentang itu, kan? Jadi nak ceritanya hari ini adalah bahawa Al-Quran itu tidak diturunkan untuk individu. Dan Rasulullah tidak kata khairukum man ta'allama al-Quran sahaja. Rasulullah sambung lagi wa 'allamahu. Sebaik kamu adalah orang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, boleh? Insya-Allah hari ini kita nak pergi ke pembincangan kita ke 10 titik manis dalam soal Kahfi yang kita nak capai. Hari ini kita nak tengok insya-Allah dalam masa yang disediakan ini kita nak tengok ayat 1 dan ayat 110. Saya nampak tapi saya beri kitab. Jaga telefon. Jaga telefon nampak kan? Ya, okey. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini 10 titik manis dalam 10 ayat awal dan ayat akhir surah Al-Kahfi. Ayat 1 dan ayat 110 syukur dan tidak syirik. Ayat 1 hingga ayat 109 yakin betul Allah Ahmad. Jadi pada hari ini kita nak tengok pada syukur dan tidak syirik. Baik. Pada kesempatan hari ini saya ingin bawakan apa yang ditimpunkan oleh almarhum Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar tentang ayat 12 surah Luqman. Okey, sebelum itu dalam kita nak belajar Al-Quran, dalam para ulama kita nak tadabbur Al-Quran, ada kaedah, ada beberapa kaedah. Sama ada kaedahnya adalah memahami satu ayat dengan ayat lain yang berkaitan. Contoh hari ini saya nak bawa kita tadabbur syukur dan tidak syirik itu dengan tafsir ayat 12 surah Luqman yang ditulis oleh Mahfum Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid yang 7. Sebab itu kita tengok surah Al-Kahfi adalah surah yang ke-18 daripada 114 surah di dalam Al-Quran. Tema surah ini adalah perlindungan daripada bencana akhir zaman. Ia adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah, Madaniyah, insyaAllah kita semua dah faham kan? Surah yang dinamakan surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah.
yang dinamakan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan Ustaz hilang ke? Tak ada sound Ustaz. Rasanya Ustaz terkeluar sekejap lah. sekejap ya, kita ada masalah teknikal. Baru nak tanya Ustaz pergi mana? Dah angkat telefon ha. Sekejap. Dah tepi ya. Sekejap ya. Sebentar. Kena join balik kan? Oh, ada. Ada. Bukan laptop. Yang lost connection. Slide lah. Boleh nampak semua? Boleh nampak Ustaz? Boleh, alhamdulillah. Dengar. Boleh Ustaz, jelas. Boleh jelas. Baik. Boleh. Terima kasih. Boleh kita teruskan ya. Minta maaf atas gangguan. Tak apa Ustaz. Cik Dr. Gas pun ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, di mana saya tadi pada susunan surah dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas adalah sepakat para ulama, sepakat ahli sejarah bahawa susunan surah-surah dalam Al-Quran itu adalah daripada apa yang ditetapkan oleh Rasulullah berpandukan wahyu. Ketika turun satu ayat akan diberitahu kepada Rasulullah oleh Jibril, ayat ini letaknya sebelum atau selepas ayat yang sekian, ayat yang sekian. Jadi di situ tak ada persoalan lah. So dalam susunan surah ini tentang surah Makkiyah, Madaniyah, insya-Allah kita semua sudah faham. Baik. Jadi pada hari ini kita lihat alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ayat 1 surah Al-Kahfi dengan ayat 110 surah Al-Kahfi. Ini antara ciri-ciri keindahan dalam surah Al-Kahfi di mana 10 ayat awal dan 10 ayat akhir yang disuruh kita mengamalkannya, membacanya, menghafalnya pada hari Jumaat berkaitan, sangat berkaitan. 10 ayat akhir dengan 10 ayat awal surah Al-Kahfi sangat berkaitan. Kita tengok ayat yang pertama dengan ayat yang 110. Dalam ayat pertama diceritakan bahawa ini kitab suci Al-Quran ni adalah satu yang petunjuk yang tidak ada keraguan padanya.
Kemudian pada ayat 110 Allah berfirman memperakui bahawa Muhammad adalah Rasulullah untuk menunjukkan kepada kita manusia bagaimana mahu memahami Al-Quran, bagaimana mahu mengamalkan isi-isi Al-Quran, bagaimana mahu hidup dengan Al-Quran. Itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intipati dalam ayat ini adalah tentang syukur dan tidak syirik. Syukur, tidak kufur dan tidak syirik. Jadi ayat ini jika kita gunakan tafsir surah Luqman ayat 12 daripada Prof. Hamka yang sangat berkaitan kerana ada bercerita tentang syukur, kufur. Jadi ada satu benda yang penting untuk kita dapat syukur dan untuk kita tidak syirik adalah satu anugerah yang bernama hikmah. Jika mengikut Buya Hamka dalam tafsirnya, hikmah itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada insan-insan yang dipilihnya. Maksudnya kita hamba Allah, jika kita dapat bersyukur dengan nikmat yang diberikan kepada kita, kita gunakan nikmat itu dengan baik, ataupun kita syukur dengan masalah, dengan kesusahan, dengan musibah yang melanda kita, lalu kita berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, lalu kita berusaha untuk mengatasi kesusahan kita, itu menurut Buya Hamka adalah ciri hikmah. Kita dapat bersyukur, itu adalah sifat orang yang berhikmah, dan hikmah adalah sifat yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala pada siapa saja yang dikehendakinya. Kita tengok dalam sejarah dunia terciptanya telefon. Daripada telefon yang berwayar, sekarang telefon tinggal tekan-tekan saja lagi, ataupun sekarang telefon dah jadi dalam jam. Saya tak ada jam telefon. Mungkin kau sahabat-sahabat lain adalah kan telefon dah tukar pergi kepada jam. Baik, kalau dulu kita nak telefon punya payah nak dial nombor pusing-pusing, sekarang telefon dah jadi macam-macam je lagi. Kan? Dan sekarang kalau kita tengah bersukan beriadah, jam telefon tu, jam yang bersambung dengan telefon tu, dia boleh bacakan WhatsApp untuk kita. Kan masuk WhatsApp, contoh masuk WhatsApp daripada Kak Noni apa kan, jam tu boleh baca kan, benda begitu. Jadi itu semua adalah hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bagaimana saya katakan tadi bahawa jika kita menghadapi kesusahan, jika kita menghadapi masalah, kita bersifat syukur dan mencari jalan untuk menyelesaikannya, lalu kita akan mendapat hikmah. Begitu jugalah orang pada zaman dahulu ketika mereka susah untuk berhubung kan, pakai burung apalah, nak berhubung punya susah pada zaman dahulu. Jadi sifat hikmah itulah, untuk mengatasi kesusahan itulah menjadikan manusia menciptakan telefon, menciptakan elektrik, menciptakan kenderaan dan lain sebagainya, ciptaan-ciptaan inovasi teknologi semua yang memajukan manusia. Itu semua hasil daripada anugerah hikmah kepada kita manusia. Kita tengok haiwan yang tidak diberikan hikmah kan, walau sudah hidup beribu tahun, haiwan tidak membina tamadun, dia begitu-begitu saja. Kenapa? Kerana tidak ada hikmah. Begitu yang kita faham daripada tafsir Azhar daripada Buya Hamka. Kemudian kata Buya Hamka, hikmah itu adalah sesuai perbuatan dengan pengetahuan seseorang. Maknanya jika seorang melakukan sesuatu dengan tidak mempunyai ilmu pengetahuan, maka apa yang dikerjakannya akan jadi sia-sia dan akan rosak. Begitulah juga dalam beragama. Jika kita melakukan amal ibadah dengan tanpa tunjuk ajar daripada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pula mengajarkan kita ibadah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Baik, jika kita melakukan amal ibadah yang tidak selari dengan Rasulullah SAW dan tidak selari dengan Al-Quran, maknanya kita tidak melakukan sesuatu dengan hikmah. Maknanya kita tidak sampai kepada konsep syukur dan tidak syirik yang dimaksudkan dalam ayat 1 dan ayat 110 surah Al-Kahfi ini. Baru setakat ni boleh. Dan kemudian kata Buya Hamka juga adalah barang siapa yang mendapat hikmah, dia adalah orang yang bersyukur, dan paling utama sekali adalah bersyukur dengan
diri sendiri. Kata Buya Hamka dalam tafsir Azhar, dan barang siapa yang bersyukur atas berbagai nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala yang tidak dapat dihitung berapa banyaknya sejak dia lahir ke dunia sampai dia menjalani hidup, sampai dia dimasukkan balik ke dalam bumi, ini bahasa Buya Hamka lah, lain tidak adalah dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Maksudnya manfaat daripada sifat syukur, manfaat daripada sifat tidak syirik itu manfaatnya berbalik kepada diri kita sendiri, berbalik kepada ketemadunan manusia sendiri. Dan tidaklah benda itu memberi manfaat kepada haiwan, tidaklah sifat syukur, tidaklah hikmah, tidaklah sifat syirik itu memberi manfaat dan mudarat kepada benda lain selain daripada diri kita manusia sendiri. Apatah lagi, bersyukur, sifat syukur itulah yang akan meninggikan, kata Buya Hamka, sifat syukur itulah yang akan meninggikan diri kita, nilai diri kita sendiri yang sudah layak dan wajarnya bagi insan yang sadar akan harga dirinya, kata Buya Hamka. Maksudnya kita manusia adalah hamba Allah, makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk menjadi khalifah di bumi ini, dan kita ada nilai, kita ada kedudukan kita sendiri di alam maya ini. Maknanya sifat syukur itu, dan sifat syukur, sifat hikmah itu akan menjaga maruah, menjaga harga diri kita, menjaga nilai diri kita sebagai makhluk Allah yang dilantik sebagai khalifah di bumi Allah SWT ini. Dan seterusnya, sifat syukur dan hikmah itu kita perhatikan tidaklah akan memberi manfaat kepada akhirat kita, kepada hari kemudian nanti yang lebih kekal abadi jika tidak dengan iman. Sebab itu digandingkan syukur dengan tidak syirik. Kita tengoklah, ada orang yang dia syukur, dia dapat membuat banyak kebaikan, dia telah membuat banyak kebaikan, dia telah menciptakan alat-alat yang boleh memudahkan kehidupan kita manusia, tapi dia tidak termasuk orang yang beriman. Maksudnya orang-orang yang itu yang telah memberi manfaat banyak kepada manusia itu, menciptakan telefon apa semua, tapi mereka bukan di kalangan orang beriman. Jadi bila syukur tidak digandingkan dengan iman, dia tidaklah memberi apa-apa nilai kepada kita di sisi Allah Subhanahu Taala. Sama juga dengan sifat-sifat baik yang lain. Oleh itu, kata ayat 110 surah Kahfi ini, oleh itu siapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya. Maksudnya percaya dengan pertemuan dengan Tuhannya ini adalah yang dimaksudkan di sini adalah hari kiamat, hari akhirat, syurga neraka. Hendaklah yang mengajarkan amal soleh. Maksudnya mengajarkan amal soleh itu yang ikut kepada ayat 1 surah Kahfi tadi, yang mengikut kepada panduan kitab suci Al-Quran, yang mengikut kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah dan janganlah dia mempersekutukan siapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Antara maksud tidak mempersekutukan ini adalah tidak melakukan amal ibadah yang bercanggah dengan ajaran Rasulullah SAW, tidak bercanggah dengan prinsip Al-Quran. Itu salah satunya lah. Dan janganlah mempersekutukan siapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhan. Maksudnya ibadah yang dilakukan itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Taala, kemudian ibadah itu dilakukan sudahlah kerana Allah SWT, ibadah itu dilakukan mengikut ketetapan, mengikut apa yang Allah mahu, yang diutuskan melalui Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada kita, yang dalam ayat ini, sungguhnya aku hanyalah manusia seperti kamu, diwahyukan bahawa Tuhan kamu hanyalah satu. Jadi tugas Rasulullah itu adalah untuk mengajar ke manusia ini bagaimana cara yang betul. Banyak orang dia mendapat hikmah, kita tengokkan dia mendapat hikmah, dia syukur apa semua, dan tapi tidak mengikut apa yang Rasulullah ajarkan, tidak mengikut apa yang Al-Quran perintahkan, maka dia telah menyalahi sifat syukur dan sifat tidak syirik itu, insyaAllah. Jadi itu saja untuk hari ini. Di sinilah termasuk sebagai kita bersyukur. Ini sebagai penutupnya lah. Dalam ayat pertama surah Al-Kahfi, apa yang kita nak usahakan adalah kita perlu bersyukur kerana kita menjadi umat Nabi Muhammad yang pada kita ni diturunkan Al-Quran dan diajarkan Al-Quran kepada kita. Apabila kita bersyukur, insyaAllah sifat syukur itu akan melindungi diri kita daripada sifat-sifat buruk yang lain.
kan. Jika kita susah, kita syukur, kan, kita tidak akan berputus asa. Dan jika kita susah, contohnya kita sedang menghadapi masalah, kita susah. Jadi sifat syukur itu, dan hikmah itu akan menjadikan kita orang berusaha pula macam mana? Berusaha pula dengan jalan yang diredai dan dibenarkan oleh Allah SWT. Bagaimana jika kita ada hikmah tapi tidak ada sifat syukur? Kita susah, akal kita bijak, dan dalam kesusahan itu mungkin kita buat benda-benda lain, mungkin pergi jumpa bomoh, minta nombor, lepas tu beli nombor dan nombor kena dan selesai masalah kita. Jadi begitu bukanlah sifat bangkit daripada susah yang diredai oleh Allah SWT. Itu kalau mahu melihat contoh yang dekat dengan diri kita lah. Kemudian dalam ayat penutup, dalam ayat 110 surah Kahfi, Allah menyeru kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, seperti yang saya telah terangkan dah tadi, peranan Rasulullah SAW kepada kita dan bagaimana kita di akhir zaman ini yang jauh daripada Rasulullah, tak pernah jumpa Rasulullah, bagaimana kita hendak menjaga tuntutan ayat 1 dan ayat 110 surah Kahfi ini adalah dengan beramal ibadah sesuai dengan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Jadi bagaimana kita nak tahu ajaran itu sesuai dengan Rasulullah SAW adalah daripada ulama-ulama sebelum kita lah. Contohnya untuk kita memahami Al-Quran, kita rujuk kepada Tafsir Azhar contohnya, kerana ia ditulis oleh Buya Hamka, orang Nusantara sendiri, berbanding dengan Tafsir Ibn Katsir yang berat, yang perlu kepada ada guru yang mahir untuk mengajar. Jadi itu contoh bagaimana untuk kita menjaga amal ibadah kita, usaha kita agar dekat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, itu sahaja untuk kali ini. Hari ini semoga kita berjumpa insyaAllah. Alhamdulillah, sehingga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Itu saja Kak Ann, ada apa-apa nak cakap? Saya nak mengadukan sebenarnya hari ini Dr. Sarina bersama kita, Ustaz. Ya, ada. Yang mana saja? Ada. Mungkin sekejap lagi kita boleh ni kot. Sekejap lagi mungkin kita boleh sembang sekejap. Dr. Sarina. Maafkan saya. Tak apa. Sengaja saya tak ni tadi sebab apa kan kita tengah kuliah. Tengah kuliah. Jadi saya bagi pihak kami penganjur ni lah mengucapkan terima kasih semua kepada makcik-makcik yang hadir luangkan masa walaupun setengah jam. Saya harap supaya insya-Allah kita mendapat manfaat dan macam Ustaz kata, semoga kita pun Allah berikan pada kita hidayah untuk ada waktu untuk beramal dan kita juga ada hikmah supaya tidak tergelincir lah daripada perjalanan kita ni, insya-Allah. Jadi saya balik semula pada Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk kita tutup hari ni. Untuk kita tutup hari ni, baik, insya-Allah minggu depan insya-Allah kalau ada apa-apa kita boleh sembang, kita boleh borak dalam grup WhatsApp kita lah. Nanti slide akan di share dalam. Terima kasih Kak Saima semualah. Semua yang hadir, kita tutup majlis kita dengan yang SAM siapa yang ada? SAM Cik yang ada tadi. Farah ada, Zu ada. Okey, kita nanti stay lah. Okay. Sambung sekejap, ada mesyuarat. Dr. Sarina tunggu sekejap. Dr. Sarina pun tunggu sekejap. Baik, kita tutup majlis kita dengan tasbih kiswarah dan surah Al-Asr. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa Okey, assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih banyak-banyak makcik-makcik semua. Terima kasih Aiman. Terima kasih Ras. Assalamualaikum.